Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya nak bincangkan tentang soalan dan jawapan bahagian A, Trial Bio Kelantan. Soalan-soalan ini adalah soalan pilihan anak-anak murid saya. Jom. Soalan nombor 1. Komponen Y biasanya dijumpai di dalam sel leukosit. Terangkan bagaimana komponen Y membantu sel leukosit menjalankan tugasnya semasa proses fagositosis. Sel leukosit ini adalah sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih yang menjalankan fagositosis adalah neutrofil. Komponen Y tadi adalah lysosom. Kalau tengok pada gambar rajah, ini gambar rajah dia. Dia tak bagi tahu awak Y ni adalah apa, awak kena tahu sendiri. Y ni adalah lysosom. Okey, kembali kepada soalan tadi. Y bergabung dengan fagosom untuk membentuk fagolysosom. Y merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Lysozim menguraikan bakteria di dalam fagosom. Okey, Y adalah lysosom. Lysosom bergabung dengan fagosom. Fagosom tu apa? Fagosom adalah gabungan di antara bakteria, patogen dan mikroorganisma dengan sel fagosit. Maksudnya apabila sel fagosit telah mengingest. Ingest ni kalau bahasa kampung kita makan lah, tapi kita tak boleh nak kata sel fagosit ni makan. Sel fagosit ingest bakteria. Apabila sel fagosit dah ingest bakteria, maka ia akan membentuk fagosom. Ni macam Pac-Man kan, nak makan. Dah bakteria masuk dalam Pac-Man tu, maka dia akan membentuk fagosom. Tapi fagosom ni ada lysosom. Dalam lysosom ini adanya enzim lysozim. Jadi apabila dah ada fagosom, ada lysosom, lysosom akan bergabung dengan fagosom untuk membentuk fagolysosom. Apabila dah ada gabungan ini, lysosom akan merembeskan lysozim ke dalam fagosom dan seterusnya lysozim menguraikan bakteria di dalam fagosom. Menguraikan tu maksudnya daripada bakteria yang besar ni dia akan jadi kecil-kecil dan akan dicernakan keluar sel. Soalan nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan suatu mekanisme tindakan enzim yang dibantu oleh kehadiran P untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Tengok kepada gambar rajah. Ia telah bagi sukris. Ini sukris. Untuk sukris ini kita nampak bentuk dia macam gini sampai akhir tindak balas tidak berubah bentuk, maka ini adalah sejenis enzim. Manakala P datang bergabung dengan tapak aktif enzim, di akhir tindak balas masih ada perubahan pada bentuk P. Apakah P? Tengok pada molekul ini. Molekul ni apabila bergabung dengan tapak aktif enzim, di akhir tindak balas ia akan diuraikan. Nampak berubah bentuk ni. Daripada satu molekul dia pecah kepada 2. Maka yang ini, yang saya bulatkan ini adalah nama dia substrat. Berdasarkan rajah 2.1, namakan P. Di dalam soalan sebenarnya tadi, dia telah memberi sedikit bayangan kepada anda bahawa P ni membantu tindakan enzim untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Maka P adalah dikenali sebagai cofactor.
Cofactor. Ini pengetahuan tambahan. Cofactor. Cofactor ni terbahagi kepada dua, iaitu coenzyme, iaitu cofactor organic. Coenzyme contohnya adalah vitamin B kompleks, manakala cofactor tak organik adalah ferrum, iron cuprum dan iron magnesium. Cofactor ni membantu enzim untuk melemahkan ikatan molekul substrat. Maka kalau substrat yang ni dilemahkan ikatan dengan lebih cepat, maka tindak balas itu akan berlaku dengan lebih berkesan. Berikan satu contoh bagi P. Contoh bagi P adalah vitamin B atau iron ferrum atau iron cuprum ataupun iron magnesium. Boleh pilih salah satu sebab satu markah sahaja ni diberi untuk soalan ini. Okey, yang seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan pH terhadap hidrolisis ampaian putih telur yang dididihkan oleh enzim pepsin. Ampaian putih telur mengandungi protein. Okey, kita tengok pada setup eksperimen ini. Okey, ampaian putih telur yang dididihkan asalnya adalah berukuran mempunyai kepanjangan 50 mm. After 24 hours, apa yang akan terjadi? Okay. 50 mm akan berubah menjadi lebih pendek. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen. Kita ada tube kaca A, B, C, D, E. Panjang ampaian putih telur selepas 24 jam. A 36 mm, B 34, C 20, D 45, E 50. Sepatutnya apabila sesuatu protein dihidrolisis maksudnya diuraikan, maka molekul itu ataupun saiznya menjadi lebih pendek. Jadi kita tengok kat sini dah nampak dah bayangan ni, mana satu lebih pendek, mana satu lagi panjang. Pada tiub kaca yang manakah enzim pepsin bertindak dengan cekap? Bandingkan, tengok antara semua tiub kaca ni mana satu panjang ampaian putih telur tu menjadi paling pendek selepas 24 jam. Tengok pada jadual, semestinya yang ini. Daripada 50 mm, ia telah bertukar menjadi 20 mm. Maka menunjukkan hidrolisis protein ini lebih ataupun paling berkesan pada tiub kaca C. Selepas 24 jam, didapati tiada sebarang perubahan pada ampaian putih telur dalam tiub kaca E. Yang E ni, awal eksperimen panjangnya adalah 50 mm dan di akhir eksperimen juga panjangnya kekal sama 50 mm. Apakah yang telah berlaku? Perubahan nilai pH yang ekstrim berlaku. Apabila terdapat perubahan nilai pH yang ekstrim, seterusnya ikatan kimia struktur protein diputuskan. Tapak aktif enzim berubah bentuk, enzim ternyah asli, kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk, tiada tindak balas berlaku. Ikatan kimia struktur protein diputuskan ini merujuk kepada enzim, bukan merujuk kepada ampaian putih telur. Okey, bolehkah? Soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan suatu tumbuhan daratan. Namakan aras organisasi bagi X. X ni adalah semua ni. Kalau kita tunjuk daun, ini adalah organ. Tunjuk akar adalah organ. Batang adalah organ. So, aras organisasi bagi X adalah organ. Terangkan adaptasi P bagi meningkatkan pengambilan
air dan garam mineral daripada tanah. P itu apa? P adalah, ini dia, sel akar rambut, root hair cell. Apakah adaptasinya? Mempunyai unjuran yang panjang dan banyak, maka jumlah luas permukaan meningkat, penyerapan air dan garam mineral lebih mudah. Yang kedua, sel rambut akar tidak dilapisi kutikel, maka penyerapan air dan garam mineral berlaku dengan lebih cepat. Sebenarnya untuk soalan ini, apabila dia nak suruh awak terangkan adaptasi P, dan perutakan markahnya adalah 2 markah, maksudnya awak hanya perlu datangkan satu adaptasi sahaja bersama dengan penerangan. Ke satu adaptasi itu, awak akan dapat 1 markah, dan penerangan awak akan dapat 1 markah lagi. Ini membawa kepada 2 markah. Saya bagi jawapan lebih ni supaya awak ada pilihan lah untuk menjawab soalan macam ni. Tak ingat yang poin yang pertama, mungkin awak ingat poin yang kedua. Macam itulah. Nyatakan satu perbezaan antara tisu Q dan R yang terdapat dalam X. Tisu Q mengalami penebalan lignin, manakala tisu R tidak mengalami penebalan lignin. Tisu Q terletak antara korteks dan silinder vaskular, manakala tisu R terletak di lapisan paling luar. B. Rajah 3.2 menunjukkan bagaimana suatu spesies tumbuhan di hutan mendapat nutrien. Yang ni, nama tumbuhan ini adalah perangkap lalat. Tumbuhan perangkap lalat. Uraikan penyesuaian nutrisi tumbuhan tersebut. Kalau berkaitan dengan nutrisi, maka awak kena kelaskan dulu tumbuhan itu berdasarkan nutrisi, apakah jenis dia. Tumbuhan ini ialah tumbuhan karnivor. Tumbuhan ini merembeskan nektar dalam pelongsong untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang diperangkap dicernakan oleh enzim pencernaan. Serangga dicerna untuk mendapatkan nitrogen. Nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan. Okey, kenapa tumbuhan perangkap lalat ni perlu memerangkap serangga? Sebab tumbuhan karnivor ini biasanya hidup di kawasan yang kekurangan nitrogen. Oleh sebab itu, nitrogen perlu diperolehi daripada sumber lain, iaitu daripada serangga yang dicerna dalam pelongsong tadi.